kita berjumpa lagi. Video kali ini kami ingin berkongsikan pengetahuan tentang masalah pembelajaran atau learning disability dalam kalangan kanak-kanak. Dan video kami akan fokuskan kepada gangguan bercakap dan mendengar atau disorder of speaking and listening. Ingin ketahui lebih lanjut? Jom kita sama-sama tengok! Menurut Samuel Crick 1963, masalah pembelajaran ataupun LD merupakan kelewatan dalam satu atau lebih daripada proses pertuturan, pembacaan, penulisan, pengiraan atau mata pelajaran. Disorder of speaking and listening atau gangguan bercakap dan mendengar juga dikenali sebagai gangguan komunikasi neurogenik yang didefinisikan sebagai gangguan dalam kemahiran bertutur, mendengar, membaca dan menulis yang disebabkan oleh kerosakan pada bahagian yang berlainan dalam sistem saraf. Kerosakan ini merangkumi gangguan komunikasi kognitif, gangguan pertuturan motor iaitu dysarthria dan afasia. Punca berlakunya masalah pembelajaran dalam kalangan kanak-kanak ialah yang pertama, keturunan daripada ibu ataupun bapa. Yang kedua, masalah yang berlaku semasa kehamilan dan kelahiran oleh si ibu. Ini kerana semuanya dipengaruhi oleh gaya hidup dan cara pengambilan makanan si ibu semasa hamil dan keadaan bayi selepas dilahirkan, sebagai contoh kelahiran bayi pramatang. Yang ketiga, faktor tingkah laku. Ini biasanya dipengaruhi dengan tingkah laku ibu bapa atau orang di sekeliling. Yang keempat, faktor persekitaran sosial. Ini biasanya dikaitkan dengan status ekonomi keluarga dan juga taraf pendidikan ibu bapa. Dan akhir sekali, faktor kognitif, di mana kanak-kanak itu sendiri mempunyai masalah dalam menumpukan perhatian semasa pembelajaran dan juga memahami konsep asas pembelajaran. Bagi ciri-ciri disorder of speaking and listening, yang pertama adalah mengubah topik perbualan. Kanak-kanak ini akan selalu mengubah topik perbualan dan susah untuk fokus terhadap satu topik perbualan. Seterusnya, kanak-kanak dengan disorder ini akan menghadapi kesusahan dalam penjujukan perkataan ataupun urutan perkataan, dan ini menyebabkan maklumat yang diterima adalah tidak tepat. Kanak-kanak ini juga akan menghadapi masalah dalam artikulasi, menyebabkan kanak-kanak ini susah untuk melafazkan bunyi perkataan dengan betul. Sebagai contoh, lobak adalah bunyi yang betul, namun mereka akan melafazkannya sebagai wobak. Dan masalah artikulasi ini akan menyebabkan slurred speech. Terdapat beberapa kesan dalam area of occupation yang terjejas untuk kanak-kanak yang mempunyai masalah disorder of speaking and listening. Antaranya ialah, yang pertama ialah activity daily living ataupun ADL. Dressing, kanak-kanak mempunyai masalah ketika memakai pakaian. Contohnya, oleh sebab mempunyai gangguan dalam pendengaran, ini menyukarkan mereka untuk mengikut arahan ketika memakai pakaian. Eating, disebabkan kanak-kanak mempunyai kesukaran dalam pertuturan, ini akan menyebabkan orang lain kurang faham apa yang diingini ataupun apa yang mereka tidak suka. Communication management di bawah instrumental activity of daily living, IADL. Kanak-kanak mempunyai masalah dalam berkomunikasi dengan orang lain. Contohnya, kanak-kanak tidak dapat berkomunikasi dengan lancar melalui telefon disebabkan pertuturan yang tidak jelas ataupun slurred word. Yang kedua ialah school. Kanak-kanak yang mempunyai masalah gangguan dalam pertuturan atau pendengaran mengalami kesukaran ketika di sekolah. Sebagai contoh, mereka mengalami kesukaran untuk berkomunikasi dengan rakan sekelas ataupun menjawab pertanyaan guru disebabkan kesukaran untuk menyusun perkataan, ayat maupun bunyi. Seterusnya ialah play.
Kanak-kanak mempunyai masalah untuk melibatkan diri dalam aktiviti atau permainan. Sebagai contoh, kanak-kanak sukar untuk bergaul ketika bermain permainan bersama kanak-kanak lain disebabkan masalah artikulasi dalam pertuturan. Yang terakhir ialah social participation. Kanak-kanak mempunyai masalah untuk melibatkan diri dalam aktiviti sosial. Contohnya, mereka sukar berinteraksi atau melibatkan diri dalam perbualan bersama keluarga maupun kanak-kanak lain disebabkan masalah untuk menukar topik perbualan. Selain itu, kanak-kanak yang mempunyai gangguan dalam pertuturan dan pendengaran ini mempunyai kesukaran dalam menyusun ayat, perkataan atau bunyi. Ini akan menyebabkan mereka menjadi kurang keyakinan untuk berbual dengan rakan-rakan yang lain. Alat penilaian standard untuk menilai kemahiran artikulasi pertuturan. Alat penilaian ini biasa digunakan oleh SLP, Speech Language Pathologist, atau nama singkatannya SLP. Alat yang digunakan adalah GFTA, iaitu Goldman-Christo Articulation Test 3rd Edition GFTA-3. Adalah alat penilaian standard yang digunakan untuk menilai kemahiran artikulasi. Ia boleh diberikan kepada kanak-kanak berumur 2 tahun hingga dewasa 21 tahun. Ini adalah ujian standard paling mudah dan terpantas bergantung pada usia anak. Kemahiran pertuturan, bahasa dan perhatian memerlukan masa antara 5 hingga 20 minit untuk menyelesaikan ujian ini. Kanak-kanak itu ditunjukkan dengan pelbagai gambar dan kemudian menjawab soalan SLP atau mengisi tempat kosong. SLP akan menunjuk ke arah rumah dan bertanya apa ini. Kanak itu akan menjawab rumah atau tunjuk ke arah pintu. SLP akan menunjukkan ke arah lampu merah dan kemudian mencakap berhenti. Kemudian dia menunjukkan ke arah lampu hijau, maka kanak-kanak akan menjawab jalan. SLP akan menunjukkan itik itu dan mereka akan kanak-kanak itu akan menjawab itik atau bunyi kuek. Rawatan untuk meningkatkan kemahiran komunikasi dan kemahiran mendengar adalah menggunakan teknik bercerita ataupun storytelling. Contohnya, penjaga boleh bercerita mengenai kisah dongeng ataupun cerita ringkas sebelum anak-anak tidur. Pada pertengahan penceritaan, cipta komunikasi antara anak-anak. Contohnya, tanyakan apa yang berlaku seterusnya dan ambil masa untuk berhenti sejenak ataupun rehat untuk membincangkan apa yang kanak-kanak faham melalui kisah tersebut. Ini untuk menggalakkan anak-anak memberikan perhatian dan menyuarakan pendapat dalam peristiwa-peristiwa yang berlaku pada kisah tersebut. Rawatan yang kedua adalah What's That Sound? What's That Sound adalah aktiviti meneka bunyi. Aktiviti ini boleh merangsang otak kanak-kanak untuk berfikir bunyi apakah yang didengar menggunakan fun kepala. Jurupulih cara kerja juga boleh memainkan suara haiwan-haiwan dan menyuruh kanak-kanak untuk meneka bunyi haiwan apakah itu dengan mata yang tertutup. Ataupun ibu bapa boleh menggunakan alatan atau benda yang boleh membuat bunyi. Contohnya menggoncangkan guli di dalam bekas atau memainkan muzik. Ini untuk menggalakkan kanak-kanak untuk berfikir dan mengenal pasti bunyi yang mereka dengarkan itu. Rawatan yang ketiga adalah audio story. Audio story adalah ibu bapa mendedari kisah orang lain bersama anak-anak. Sepanjang audio dijalankan, tanyakan kepada anak-anak apa yang mereka fikir akan berlaku seterusnya. Dan berhenti sebentar untuk membincangkan apa yang anak-anak faham melalui audio tersebut. Ini untuk menggalakkan komunikasi anak-anak dalam memberikan perhatian kepada audio yang didengar. Rawatan yang terakhir adalah melakukan aktiviti memasak bersama kanak-kanak. Memasak adalah cara terbaik dalam kemahiran mendengar dan berkomunikasi bagi kanak-kanak yang mengalami masalah pembelajaran kerana kanak-kanak harus mendengar arahan yang diberikan dan penjaga boleh menyuruh kanak-kanak untuk mengulang apa yang diarahkan. Contohnya, penjaga menyatakan bahan-bahan dalam masakan dan menyuruh kanak-kanak mengulang bahan-bahan yang telah dinyatakan. Bahan-bahan yang disediakan haruslah ringkas dan mudah untuk kanak-kanak mengingat.